Okay, we are live now. All right. Bismillahirrahmanirrahim. We're going to start real soon. Okay. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oh Allah, please increase our knowledge and grant us understanding. Amin, insyaAllah. Okay, alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to all our followers, alright, viewers on FB or be it on Instagram as well. So tonight, okay, as usual, like our normal punya FB live, okay, we are going to share with you, alright, some of the ideas related to the madrasah entrance test. Okay. Dan malam ni kita ada seorang lagi guest speaker, alright, dan kita akan membincangkan okay, tentang ideas okay, untuk ajar anak di rumah. But before that, alright, for those yang baru watch, okay, mungkin pertama kali you all baru like Little Imtiaz Center, you all tak tahu siapa saya, so let me introduce myself, alright. So bismillahirrahmanirrahim, nama saya Mudarrisah Lisa. I am the founder and director of Little Imtiaz Center. So if you were wondering apa ni Little Imtiaz Center, so di Little Imtiaz Center kepakaran kita adalah untuk membantu, alright, para ibu bapa yang berhajat besar untuk masukkan anak ke dalam madrasah but they are clueless, alright, diorang tak tahu macam mana nak start, diorang tak tahu what is this all madrasah entrance test is all about, alright. So kita di LIC, kita bukan sahaja prepare the kids but we also want to inspire the parents by guiding you all, alright, to find resources through our blogs, okay, through our classes, through our talks, and even now through our videos on YouTube, on Facebook, on Instagram as well. So kalau you all nak tahu lebih lanjut lagi tentang program kita ataupun tentang resource kita, you all boleh like kita di Instagram, alright, at Little Imtiaz Center, ataupun you boleh like Facebook page kita, Little Imtiaz Center, ataupun you all boleh follow kita punya WordPress, okay, www.ladywardi.wordpress.com, ataupun you all boleh follow kita punya, subscribe kita punya YouTube channel whereby Mudarrisah ada share banyak video, okay, macam mana nak prepare on every subject, okay. So, kenapa malam ni kita pilih topik ni? Apa topik kita? Creating a fun learning experience with your children. So, malam ni Mudarrisah pilih seorang ibu. Okay, macam mana Mudarrisah kenal seorang ibu ni? Okay, beliau merupakan salah satu followers, okay, followers blog Mudarrisah yang daripada awal sekali dia memang follow, okay, dia print kita punya resources dan kita berjumpa di salah sebuah workshop, betul tak? Dan daripada situ kita mula rapat dan kita mula selalu kita berbual secara online lah. So malam ni I thought, okay, why not Mudarrisah nak ketengahkan topik dari sudut parents, macam mana seorang parents dia sangat aktif, okay, in creating fun learning for the boys. Alright, dia ada 3 anak lelaki. So mari kita kenal dengan siapa Umi ni. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Saya Masita binti Zainuddin, berumur 38 tahun, mempunyai 3 orang anak lelaki berumur 11, 7 dan 4. 11, 7 dan 4. Ya, so betul. Gap agak jauh untuk 3 biji ni dan you dah go through 2 kali of experience preparing your child untuk madrasah. Okay, so mungkin kita boleh mulakan dengan you share with us your education background. Adakah you seorang yang berpengalaman, kira-kira macam you dah tahu dah macam mana nak prepare anak you tahu bahasa Arab ke macam mana? What's your education background? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya datang daripada background secular, maknanya dari PAP, lepas tu ke primary school, ke secondary school dan selanjutnya ke private untuk mendapati double diploma dalam business dan kepakaran saya adalah human resource. Jadi tenaga manusia, sumber manusia.
HR, ya. HR, human resource. Tenaga Resource. sumber manusia. Sumber Apalah. manusia. Okay. Jadi saya tak ada pengalaman dalam early childhood. Tak ada professional diploma lah dalam early childhood. Jadi saya pergi School of Knox lah to know what works for my children. So insyaAllah saya akan kongsikan bagaimana dengan pengalaman yang tak seberapa saya dalam bahagian ukhrawi. Kerana saya ada ambil part time Masjid An-Nur dulu sewaktu saya primary 2 dan sampai primary 5. Saya stop, tak continue primary 6 sebab sekolah tu tukar kepada jubah panjang. Kadang pasal baju pun kita boleh berhenti tau. Pasal jubah panjang. Okay. Alright. Dia tukar daripada baju kurung ke jubah. So saya berhenti waktu tu. Dia, di situ je lah. Lepas tu kita ambil yang informal, pelajaran fardu ain setiap minggu begitulah. Okay. Alright. And then how about your okay, kita mulakan dengan soalan pertama kita putting a child into madrasah. So how does it start? Okey, bismillah. Niat keluarga kami untuk menjadikan anak-anak kami hamba Allah yang soleh. Jadi untuk menjadi hamba yang soleh tu kita mesti ada ilmu. Jadi zaman sudah berubah. Jika ada sekolah yang mempunyai sistem akademik dan ukhrawi yang mantap serta berdaya saing, itu yang kami rasa sesuai untuk keluarga kami. Kami hendak anak-anak kami kenal penciptanya, tahu halal haram dan seterusnya. Jika dia kenal Allah, dia lebih mudah untuk turut tuntutan yang perlu dibuat di muka bumi ni dan menjauhi larangannya. That's the basic lah, yeah. Then basically I want them to have more Islamic role models besides us the parents. If it's good for their life in dunia and in akhirah, afterlife, why not? So we try. Then niat ni dikukuhkan lagi dengan pendapat-pendapat yang kami dapati daripada kawan-kawan sekeliling, di mana kami tanyakan mereka yang daripada madrasah ataupun anak mereka berada di madrasah. Dan lepas tu kita sebulat suara, suami isteri, kita pergi explore, pergi open house, pergi lihat kurikulum, sistem sekolah. Pada mulanya suami saya tidak berapa yakin sebab kami daripada background sekular kan, dia macam mana nak bimbing anak-anak kalau kita masukkan mereka ke madrasah. Jadi dengan tu kita perlu terapkan rasa ingin tahu terhadap sistem madrasah. Jadi kami pergi ke open house, sewaktu tu anak sulung kami baru nursery. Masa tu kita baru ada satu orang anak. Tahun dia duduk Kipreksa 2015. Jadi itu kiralah sendiri. Suatu dia nursery lah, kita pergi open house. Jadi lepas dah tahu sistem, kita convince. Masa dia masuk K1, kita pergi lagi open house. Lepas itu kita duduk dan mendengar briefing apa yang harus kita persiapkan untuk peperiksaan itu. Dan kita punya persiapan menjadi lebih rancak lah. Jadi bila kita pergi lagi open house waktu K2 tu, iaitu sebulan sebelum test, kita dah macam nak tahu latest apa yang they expect from the students. Okay, so saya tekankan lagi Okay, so apa yang Umi Masita share tadi berkaitan dengan open house. So bagi siapa yang mungkin baru tak tahu macam mana nak prepare anak. So setiap madrasah, okay, mereka akan ada open house. Okay, mereka akan ada open house day sebulan ataupun 2 bulan sebelum the actual entrance test ataupun sebelum the actual registration day. So di mana open house ni saya galakkan, okay, kami galakkan para ibu bapa untuk bawa anak-anak, alright, to visit setiap madrasah. Okay, for them to have an idea, for them to have a visual, okay, macam mana sekolah tu. Dan setiap madrasah during this open house mereka ada aktiviti-aktiviti menarik untuk anak-anak. Alright, dan kebanyakan bila budak-budak ni dapat balik dia akan cakap dengan mak bapak dia, oh mami, I want this madrasah, I want this madrasah. Okay, and saya tahu ada juga beberapa ibu bapa walaupun tak open house walaupun bukan hari open house pun mereka put in effort untuk actually drive to every madrasah, okay, setakat park depan madrasah tu je untuk tunjukkan ni madrasah mana. Alright, macam saya share semalam semalam punya Facebook live berkaitan dengan for you to give an exposure. Macam Encik Hisham pun cakap, okay, berkaitan dengan mental, psychology, you have to prepare dari semua aspek. So open house is one of a good effort yang you boleh pergi dengan anak-anak you. Okay, so you have talk about you punya family punya intention. So macam mana tu dengan you punya family's core values? Apa yang you terapkan dalam diri anak-anak you? Okay, kami punya family core values ada 3. Integrity, iaitu ihsan, di mana apa yang kita lakukan
di mana saja kita berada, Allah menyaksikan. Allah Maha lihat. Dan yang kedua, passion. Passion tu kita punya semangat, dorongan kita, we conduct ourselves with a lot of enthusiasm. Dan ketiga, teamwork. Kita beritahulah anak-anak kita ya, kita semua ada bahagian. We have a part to play in this family. Jadi mereka tahu, mereka ada tanggungjawab, this is their role, mereka kena buat macam ni sekolah, okay, sekolah kena macam ni. Kalau papa kerja cari rezeki macam ni, mama duduk rumah macam ni. Kita beritahu, walaupun mereka pada usia yang agak muda. Awal. Ya. Okay, so kenapa pentingnya bila saya tanya tentang core values alright, dalam setiap apa yang kita nak buat, lagi-lagi dalam madrasah entrance test ni, madrasah entrance test ni proses dia bukan saya nak kata mudah, proses dia agak challenging and for you to actually start the process, you kena ada that ground, you kena ada that ground rules, you kena sit down with your kids, make them understand of the objective, and dengan these core values, it's like a rule setting. Okay, jadi at any time, if let's say any of you macam rasa nak give up ataupun macam, you know, bila tengok Hafiz macam anak dah hilang semangat, so back to the core values. Ingatkan mereka balik, kenapa mereka lakukan benda ini. Okay, so good. So that's the core values. Okay, sekarang, okay, kita ada prepare banyak slides, okay, kita ada prepare banyak gambar untuk share dengan you what are some of the ideas. So kita akan mulakan perbincangan kita. Itu tadi belum start. Itu tadi geli-geli je, belum start lagi Okay, so next kita akan berbual tentang how do you start preparing. Okay, macam mana Umi Masita mulakan, which component do you start first. Okay, komponen mana yang you touch first. Kan ada 4 subjek, kita ada English, Math, Malay dengan Arabic. So setiap bahasa ni, setiap subjek ni you kenalkan dengan komponen yang mana satu? Okay, pada mulanya kita cakap pasal preparation anak yang pertama yang sulung pada tahun 2015 dan sebelumnya, kita tak ada banyak sangat maklumat mengenai sampel paper. Hanya Madrasah Irsyad sahaja yang mengkongsikan dalam 3 tahun punya kertas. Jadi dari situ saya study, saya lihat anak saya selesa dengan bahasa Inggeris. Jadi saya kenalkan vocab bahasa Inggeris dahulu. Iaitu macam benda-benda paling mudah, permainan dia, cars, this is cars. Tunjuk dia lah car, this is car. Then this is tree, this is ball. Habis dengan sebutan yang betul lah, dengan bunyi phoneticnya sekali. Jadi dia tahu, ball, car, macam itu, apple. So selepas tu saya kenalkan dia pada matematik. Sebab saya macam dapati matematik ni, dia ada satu konsep di mana dia akan bercanggah dengan bahasa Inggeris dia. Maksudnya perfahaman dia. Dia harus macam mesra matematik. Jadi semua benda, kiralah kereta permainan dia, benda yang dia suka, semua kita kira. Jadi dia kenal nombor mesra dengan nombor. Kita ajar dalam bahasa Inggeris, dalam masa yang sama saya kenalkan dalam bahasa Melayu. 1, 2, 3, macam gitu. Kita buat selari. Untuk matematik, Inggeris dengan bahasa Melayu saya buat selari. Kalau bahasa Inggeris vocab saya buat 1 saja. Jadi dah selepas itu semua dah move, saya introducekan bahasa Arab. Bahasa Arab dengan nama-nama benda dululah. Seperti yang tadi kan dia suka sangat kereta kan. Jadi kita sayyarah, then trees. Pasal saya stay at home mom that never stay home. Saya selalu keluar. Pagi saya adalah alasan. Sebelum circuit breaker pun dah ada istilah stay at home ni Ya, betul. Stay at home mom tu kan. Tapi that never stay home. So saya akan keluar selalu dengan dia dan saya akan kenalkan pokok sayyarah, sajarah. Macam gitulah. Kereta sayyarah, darajah, bicycle, basikal, macam gitu. Dia sambil jalan tu dia seronok. Pasal budak-budak ni dia banyak belajar bila di luar. The world is dia punya classroom. So kita tak mau rigid sangat lah. Kena duduk kat meja, kena ada paper, mesti ada pen, pensel. Tulis. Gitu tak boleh. So lagi-lagi anak-anak zaman sekarang kan, kena seronok selalu. Okay, so macam mana tu? Like you are not from madrasah background, tapi macam mana you pick up all the Arabic words? How do you actually, make sure sebelum you ajar anak you ada that knowledge? Macam mana tu? Okay, biasanya kalau saya ada bahan-bahan pelajaran, saya akan ulang kaji dahulu sendiri. Waktu anak sudah tidur, saya akan go through, lepas tu saya akan fikirkan anak saya ni jenis yang suka belajar bermain ke, suka melihat ke, suka mendengar ke. Tapi kalau anak yang pertama ni, saya perhatikan dia suka mendengar. Dan dia sekolah daripada tahap prasekolah. Jadi saya selalu bekerja rapat dengan gurunya. I recognize all my support team.
saya akan recognize them dan saya akan dekati mereka dan tanya pendapat mereka. Janganlah baru masuk sekolah terus tanya. Tunggulah 3 bulan, 4 bulan dia dah kenal anak kita, cara anak kita, dan kita bekerjasama. Maksudnya secara tak langsung kita dapat kenal anak kita. Di rumah bagaimana, di sekolah bagaimana. Jadi kalau saya tahu yang dia ni, contohnya cikgu dia cakap, dia gerak-gerak tapi bila cikgu test dia tahu apa yang cikgu cakap tadi. Maksudnya dia auditory. Cikgu akan biarkan pasal dia faham, dia bukan kacau orang, dia macam suka bergerak. Tapi dia punya dia kata apa ya, dia punya what do you call it, area dia tu clear, area dia clear. Jadi kalau cikgu kata okay, Aris Izhar repeat what I said, he can repeat. So bila saya tahu itu kekuatan dia, saya tackle daripada situ. So kat rumah you guna pakai apa yang cikgu dia? Apa cikgu cakap. Sebab saya ni ibu, cikgu tu dia ada teknik pengajaran. Jadi kita kena hormati lah, guru tu pun ada pengalaman kan, ada skill dia. Jadi kita daripada situ kita timbul kenal anak kita. Oh, anak saya begini. Kita kat rumah kita cuma tengok dia lain lah, perspektif dia lain. Betul tak kalau saya kata anak di rumah dan di sekolah berbeza? Beza. Kadang-kadang kat rumah dia riang, kat sekolah dia pendiam. Ada kat rumah pendiam, kat sekolah dia riang. So apa pun itu anak kita kan, kita terima lah. We have to accept our child the way he or she is. Dia anak pertama tu auditory, anak kedua tu dia visual. Pasal dia pendiam tau. Anak-anak ni dia ada bahagian-bahagian yang dia lebih terserlah, dan apa yang dia choose to grow first, dia develop first. Doesn't mean that dia lambat, tapi Betul. itu yang dia pilih. Dalam bahasa pun sama. Anak pertama suka bahasa Melayu, anak kedua suka bahasa Inggeris. Ibu dia sama tau. Yang berbual ni mother tongue dia sama. Tapi anak-anak tu dia beza-beza dia punya penerapan. Sebab kita ni evolve perkara yang semalam dengan perkara hari ni tak semestinya sama. Jadi we must always be flexible dan versatile dalam kita kendalikan anak-anak kita. Ya. Betul? Wih, banyak tu yang you dah share walaupun baru InsyaAllah. kita bermula ni Okay, so kita pause kejap. Okay, kita tengok siapa yang tengah watch live kita. Ada 8 orang yang tengah watch live kita. Alright, so true. Mathematical language also important. Good point. So daripada Sri Marlina Muhammad Isa. Alright, thank you yang tengah menonton. So if let's say kalau you ada pengalaman yang you nak kongsi ataupun ada cerita atau ada soalan yang you all nak berkongsi, boleh you all just comment on the live show. Okay, so okay, so tadi you dah touch on how do you prepare your child, which component. So sekarang ni kita akan share slide. Okay, kita akan share slide dengan you all. Okay. Okay, saya rasa kita share ni dululah. Kita share video. Okay, maybe you boleh kongsi dengan para penonton video ni bila dan kenapa you and husband you buat this video. Kejap Tarikh 12 April tahun lepas, 2019. Saya 12 April. 12 April. Hari peperiksaan kemasukan madrasah pada 13 April tahun lepas. Untuk anak saya nombor 2. Close your face, walk straight. Perhati suara saya masa tu dah serak tau. Saya dah sore throat. Kira-kira dah nak periksa ni. Okay, you hold the stroller. Hold the stroller. So ni, kenapa buat Yes, you can open your eyes now. Dia dah bekerja keras untuk berbulan-bulan, bertahun lamanya untuk hari pemeriksaan ini. Jadi saya nak dia relax, release tension pada Thank you so much. malam hari sebelum peperiksaan. Saya kasih dia boleh sebab saya nak dia bawa expression tu saya nak dia bawa ni untuk hari periksa dia. Sebab tu lagi satu tu keep calm, you are moving on. So tak semestinya apa pun keputusan madrasah tu kita moving on, you are going to a big school. Okay, so ini video kenangan and it's good. Okay, dalam how to say dalam era yang social media sekarang ni it's good for you to actually record
untuk apa tu nak kata, untuk kenangan. So nanti bila mereka dah besar, you can reflect back and tell them that okay, so this is when I prepare you for madrasah. So this is how the process looks like, and you see the effort of Umi and Abi to make you happy. Okay. So sekarang kita berkongsi kita kongsi slide. Okay. Right. Sempat kita buat slide untuk kita kongsikan dengan all the viewers. Kita ada lebih 50 ideas, more than 50 actually more than 50 ideas yang you all boleh guna pakai dalam fun learning. Macam mana you nak expose fun learning dengan anak-anak you dekat rumah. So are you all ready? Kalau dah ready, komen lah sikit, ready tak ready. Baru kita tahu kita berbual seorang ke kita berbual berdua kan, ke kita berbual beramai-ramai. So, are you all ready? Siapa yang tengah menonton ni? Ready tak ready nak tengok ideas yang kita nak share dengan you all? Kasih love sikit banyak-banyak baru kita share. Boleh tak? Alright. Okay, so bismillah. Ni gambar bila ni? Ini gambar tahun lepas di mana ada occupation day tak silap. Jadi anak-anak disuruh memakai pakaian kerjaya yang mereka impikan ketika mereka nanti besar. Jadi saya ubahlah sikit, saya hantar dia pergi sekolah. Saya gunakan taekwondo dobok kerana saya nak beri semangat pada dia. Selalu itulah motif saya, selalu nak motivasikan anak. Saya dengan mereka ni berbual macam open lah. Kawan lah, we are always open. Daripada anak yang sulung, kedua, ketiga. Jadi mereka pun kadang tanya, Mama dah besar nak jadi apa? So kalau bila saya kata saya jaga mereka kan, mereka kata yelah kalau saya semua dah besar, awak dah tak payah jaga kita, awak nak jadi apa? Dan saya selalu fikir, saya nak jadi apa Okay lah, saya memang nak jadi inspiring mother lah. Jadi usia di mana pun mereka akan kembali pada saya untuk minta nasihat ke sebagai members lah. Dan berbual kalau ada masalah, tempat rujukan insyaAllah. Okay, ni anak-anak saya nak pergi sekolah. So kalau gambar yang pertama tu kita tengok pagi Pagi. So mungkin dia boleh cerita tentang rutin macam mana diorang pergi sekolah. Okay. Tahun lepas adik dia dah mula sekolah di sekolah yang sama, Madrasah Irsyad di darjah 1. Abang ni darjah 5 ya. Jadi mereka pergi sekolah, saya dengan papa dia nak pergi kerja. Kita pilih untuk pergi, papa dia hantar, balik saya ambil untuk macam mana nak cakap untuk beritahu mereka yang we are with them along the way lah, all the way. We are with them all the way. Macam nak pergi sekolah, adik tu kan nampak beg dia besar kan, berat kan. So papa dia akan tolong angkatkan. Nanti balik nanti saya ambil, saya akan bawakan. Yang gitu. Tertidur tu waktu nak pergi ke waktu nak balik sekolah tu? Time pergilah. Pukul 6 pagi dah dalam bas. Subuh. Subuh. Dia tak boleh miss bas yang pukul 6.3 minit. Sebab apa? Papa dia akan balik lambat dah malam. Kalau kita tak buat macam gini, diorang akan jarang nampak bapa dia lah. Bila papa dia balik nanti mereka dah tidur. Jadi kalau macam gini, papa dia hantar pergi sekolah, baru papa dia pergi kerja, mereka dapat berbual dengan papa dia, bergurau, macam apa tu orang kata quality time. Betul. So it's important task delegations between spouse. Alright. Okay. Boleh ceritakan sikit tak? Ini gambar waktu bila ni? Ini hari besar peperiksaan tu untuk budak yang umur 6 tahun. Dia birthday dia Julai, tapi masa tu belum 6 tahun lah kira. Baru 5 tahun lebih. Dia anak-anak ni, lagi yang ni dia pendiam sikit. Dia simpan apa, dia gabra ke dia simpan. Kalau macam abang tu, dia akan beritahu kita. Kita more akan ekspresif lah. More ekspresif, jadi kita boleh faham. Macam ni kita tak faham, jadi dia suka simpan. Dengan tu kita tahu dia suka Spiderman, kita kasih pada Spiderman. Kita nak gembira ke hati dia, jadi dia relax. Dia tak ada rasa pressure lah. Kita perasan kan, ni saya tulis dalam caption, saya rekod macam awak cakap lah. Kalau dah ada teknologi, social media ni semua kita rekod bagus. Macam e-diary This boy is very sweet, ya Allah. He himself hugged his younger brother before departing to the registration hall. So close, so tightly until he said he could hear his baby brother's heartbeat. He kissed his papa's cheek and salam his elder brother's hands and saying thank you. Saya terpanjat untuk anak yang pendiam, dia beritahu abang dia thank you. Mungkin dia berterima kasih lah pasal abang dia banyak bantu dia kan dalam persiapan juga. Walaupun kadang Allah. Emotional. Memang emotional. Alright.
Okay, then gambar yang seterusnya. Ya, okey. Ni So, reward. sebabnya reward ya. Yang jajan tu bukan untuk anak saya, tapi itu untuk anak kawan-kawan saya. Sebab saya lihat anak-anak yang lain ni macam anak saya sendiri. Jadi saya tak ada rasa kalau anak saya tak dapat, saya sedih. Tak ada. Sebab kita semua dalam perjuangan yang sama. Saya kenal mereka atau saya tak kenal mereka, tapi anak-anak ni semua khalifah fil ard. Betul. Yang termampu je lah, yang dekat-dekat, yang berapa-berapa yang saya bawa jajan tu, saya kasih je first come first serve lah gitu, untuk beri mereka rasa gembira. Kalau yang boy dapat yang macam ni, kalau yang girl dapat macam apa tu, my little pony yang macam gitu. Yes, and then kita selalu berpegang pada memberi manfaat pada orang lain lah. So in this case, you know, you are making anak orang lain happy, you are putting a smile on anak orang lain. So insyaAllah Allah akan permudahkan urusan you. Correct. Yes. Dia bukan sahaja dalam sudut material lah. Okay, mendoakan pun adalah salah satu hadiah yang terbaik, okay, yang terindah yang you boleh share dengan orang. Okay. Boleh saya kongsi sikit tak? Boleh? Tentang manfaatkan orang, mendoakan orang ni. Boleh, saya silakan. amat terima kasih. Saya kongsi sikit ya. Saya amat terharu ketika saya tengah sibuk preparekan anak madrasah, yang anak pertama ataupun anak kedua, saya mesti ada hamba Allah ni yang ke depan untuk membantu. Dengan contohnya dia tahu saya penat ajar anak, dia belikan McDonald's set, gantung kat saya punya gate, hantar delivery man hantar tau, untuk macam 3-4 orang punya makan banyak. Jadi bila Mac delivery hantar, saya reject lah, saya cakap saya tak order. Tapi memang hari tu memang dah penat mengajar, saya masak pun ala kadar. Memang anak-anak macam faham lah, satu lauk pun alhamdulillah. Jadi dia hantar McDonald's, jadi saya reject. Lepas tu driver tu tak ada alamat betul. Saya check lagi sekali, saya nampak nama penghantarnya. Ya Allah, kat situ saya breakdown, saya nangis. Sebab dia bukan kawan yang selalu saya jumpa tau. Dia kawan yang macam nak kata acquaintance bukan dah. Dia kawan tapi macam dah lama tak jumpa lah. Macam dulu masa saya sibuk dengan anak yang pertama, kalau saya nak one to one, apa tu orang kata, saya nak one quality time dengan anak yang pertama, sebab saya preparekan anak pertama kan, dia akan sanggup nak jaga anak saya nombor 2 ketika itu baby tau. Dia akan cakap tak apa, awak pergi dengan anak yang first, saya jaga yang nombor 2. Just so that I can bond with my first. You see, Allah akan hantar orang-orang ni untuk bantu untuk memudahkan perjalanan persiapan. Kalau niat kita kerana Allah, insya-Allah. Walaupun orang tu bukan orang rapat kita. So kalau you all tengok dari sudut madrasah entrance test ni, dia bukan sahaja about you preparing your child, tapi dia actually lebih daripada tu. Ya, Okay, betul. dalam sepanjang perjalanan MET ni, you akan jumpa sahabat, you akan jumpa orang yang sentiasa yang you boleh you boleh harapkan, yang you boleh jadikan as a guide. Okay, ada yang komen ni. Yeah, I remembered that MACD FB post, Masya Allah. So ini semua you rakamkan Saya rakamkan. Lepas tu yang pasal dia tak nak nama dia disebut. Bila saya tahu nama siapa, I message je kan. I terus WhatsApp dia, kata kenapa? I call her. I tak message. I call, nangis-nangis. Saya cakap kenapa lepas dia dah beritahu, dia kata tak apa, makan, bawa ajak anak makan. Sebab saya dah sedih sangat. Dia kata ada sekian anak, jangan berkira. Habis saya macam touchingnya. Lepas tu ada satu lagi kawan, dia pergi umrah. Dia tanya nama anak saya. Saya ingat apa rupanya dah ambil gambar nama anak saya Muhammad Amir Irfan, semoga dapat masuk madrasah irsyad ni semua. Astagfirullahaladzim. Kita tak pergi ke tanah suci tau. Orang lain yang pergi, tapi orang doakan untuk anak kita. Terharu sangat. So, saya terima kasih. Saya rekod juga. Saya doakan untuk anak dia juga. InsyaAllah. Okay. So moving on forward. Okay, ni gambar tentang apa? Dreamboard. Okay, Dreamboard. Saya percaya anak-anak ni kita kena kasih pengetahuan apa yang ahead of them lah, so that they know why am I working hard. Saya dah biasa berbual dengan mereka secara open talk sejak mereka kecil. Jadi mereka ada perasaan ingin tahu. Contohnya, Mama lepas ni apa? Lepas ni saya pergi mana? Lepas ni saya belajar ni, lepas tu pergi mana? Macam gitu contohnya. Jadi bila dia tanya tu, kita jangan kata alamak banyaknya why, how. Jadi kita beritahu, dia ini adalah Dreamboard untuk anak yang pertama. Dia dah darjah 5 dan tahun depan dia akan ada PSLE. Penting untuk dia tahu yang tahun ni sudah akan lebih tingkatkan usaha untuk persiapan PSLE, dan juga untuk peperiksaan Ukhrawi dia ISPE, dan dia dah ada pilihan madrasah dia walaupun lain daripada apa yang saya nak pilihkan untuk dia.
Tapi kerana dia, saya rasa dia sudah cukup matang untuk buat pilihan dia sendiri, saya dorong. As long as he still want to study, he know where he's going, insyaAllah saya akan support. Dan lepas tu nampak tak ada NUS kat situ? Ada jaket NUS. Nak ikut jejak ibu ayahnya ke? Astaghfirullahaladzim. Saya betul terperanjat tau. Sebab Al-Azhar adalah apa yang saya impikan, bayangkan untuk dia, Al-Azhar. Tetapi kerana bapa dia sekarang sedang work and study dekat NUS Engineering, dia kadang-kadang ikut bapa dia buat projek. Dia kata dia nak masuk NUS. Tapi dia kata ini papa punya building. Aris nak masuk sains kat CV. Kalau anak kita dah cakap macam gitu, kita jangan say, then Al-Azhar how? No. Kita tak mau ubahkan fikiran kita, cuma oh ya ke then you have to work very hard, you have to do this, and then your science marks, your maths marks, your English, kita support. So yeah, insyaAllah I will do it. Kalau anak kita nak buat, kita dah alhamdulillah. Dia sendiri nak buat, kita tak mau wishy-washy lah dengan kita punya own dreams, we push lah. Alright, okay, betul. Okay, and then bila abang dah di madrasah, so waktu you prepare adik, abang membantu, betul tak? Betul. Ini kerana saya dah ada anak kecil nombor 3. Jadi kadang-kadang saya tu overwhelmed dengan kerja-kerja yang lain. Sebab dalam kita punya perjalanan nak persiapkan anak yang satu ni, life goes on for other things. So we have to be realistic. Jadi saya harapkan anak yang sulung untuk ajarkan. Saya tak sangka pula dia jadi garang macam tu Garang. Dia garang, tengok tu muka dia tak senyum pun. Ni hafalan surah. Hafalan surah pakai buku dia. Hafalan surah kita gunakan buku ini, Hifz Logbook. Sebab kenapa kita tak gunakan Quran? Sebab yang ni dia punya baris dia satu-satu. Dan kadang-kadang anak ni kita kasih dia, jangan kasih pressure. Kita bilang dia okey baca 2 ayat dulu. Cuba hafal, dia tak nampak. Dia macam one by one. Jadi dia tak overwhelm. So we cover the rest. Kita suruh. Lepas tu nanti last dapat reward sticker kat sini. Dia alhamdulillah. Dia kat belakang ada tulis ni kebanyakan juz ammah lah. Logbook ni untuk juz ammah. Abang ada mana you dapat buku ni? Where do you get this resource? Okay, I ordered from Hayyan Kids. HAYYANKIDS. Yes, on Instagram? Yes. So maybe you all can check out Hayyan Kids. Saya pun nak check out juga, macam interesting. Saya pun nak check out untuk student-student saya. Alright, okay, move on. Ini anak yang keberapa ni? Ni anak yang ketiga. Yang ketiga. Yang bongsu. Nampak gaya saya punya cara tetap sama. Tetap vocab English dahulu. Yang ni saya tunjukkan flashcard. Dia akan cuba ikut. Nampak tu mulut dia? Milk. So anak yang ketiga ni dia copy tak? Kirakan dia copy, dia pick up tak daripada abang-abang punya language? Alhamdulillah mereka perhatikan lah. Yang saya ada one-to-one session ajar abang-abang ni yang lain kan. Jadi dia looking forward tau. Selalu cakap, sampai sekarang cakap, Mama nak belajar. Mama, I nak belajar. Pasal dia tahu bila nak belajar, orang lain tak boleh kacau. Cuma dia dapat saya punya perhatian. Dapat that attention. Yeah, that's what he wants actually. So I always make time for each and everyone. Kalau nak periksa je, kebanyakan ada dua lah mereka di atas satu meja makan ni. Kalau tak, selalu one by one ada quality time. Okay. Kita sebagai ibu pun bila kita nak ajar anak, kita pun kena selalu pertingkatkan diri, betul tak? Okay, bukan kata ibu lah, semua orang. Okay, ilmu tu penting, knowledge tu penting untuk kita buat apa-apa pun. Okay, so mungkin you boleh ceritakan what are some of the courses yang you equip yourself with? Okay, kita nak ajar anak, first kita kena tepuk dada, tanya diri sendiri. Apa kekuatan kita dan apa kekurangan kita. Dan walaupun bahasa ibunda kita bahasa Melayu, kadang begitu sukar untuk terapkan bahasa Melayu ni pada anak-anak. Jadi kita perlukan teknologi dan ilmu, teknik untuk tahulah macam mana nak terapkan bahasa Melayu pada anak-anak. Macam pada saya bahasa Melayu, bahasa Melayu, matematik, bahasa Arab lah especially. Saya bukan daripada madrasah kan. Jadi saya recognize all these components dan saya pergi khusus untuk beri ilmu, maklumat supaya saya dapat terapkan pada anak-anak. Okay. So ini waktu you di kursus mana ni? Tu macam ada Khairuddin Samsudin kan tu? Ya betul. Alhamdulillah. Saya berpeluang untuk bersama guru-guru preschoolers dan ibu-ibu yang ingin mendalami tentang early childhood untuk mengajar anak mereka atau murid-murid di sekolah.
dengan cara yang kreatif, menggunakan barang-barang recycle. Ketika tu ada Khairuddin Syahrum yang menggalakkan kita Khairuddin Syahrum. untuk ajar Khairuddin Syahrum untuk ajar minat ke? Oh tak, saya sebut Khairuddin Samsudin, tu orang lain. Tu Khairuddin Syahrum. orang lain. Okey. Untuk mendekati anak-anak melalui melukis. Ada anak-anak suka melukis kan? Jadi janganlah kita macam kata lukis ni waste of time ke, membazir kertas ke, tidak. Kita harus dorong. Betul. Jadi di sini yang Khairuddin Syahrum tengah tunjukkan ni adalah gambar bagaimana bila dia kata kotak, semua orang draw ikut kreativiti masing-masing, di kanan ke, di kiri ke, dan bila dia kata ikan, semua orang akan draw berbagai jenis ikan, betul? Ada dalam kotak, ada luar kotak, ada hoodie paper, betul? Jadi kita nampaklah sendiri, kalau kita orang yang dewasa begini pemikirannya, anak-anak juga ada kreativiti masing-masing. Jadi itu pun juga boleh jadi cara untuk mengajar. Ya, So, aktiviti ni pun bagus juga tau untuk kita actually reflect balik whether anak kita faham ke tidak, whether dia listen with understanding ataupun tidak. Because dalam salah satu format entrance test madrasah di mana mereka perlu mendengar dan mereka perlu bulatkan gambar yang betul, bulatkan perkataan yang betul. Okay, macam for example ada dua perkataan yang bunyinya sama. For example, qalbun dan kalbun yang membawa dua makna yang berbeza. So bila ustaz atau ustazah sebut, okay, bulatkan qalbun. So dia kena tahu tu depan huruf qaf ke atau huruf kaf ke. Jadi mereka kena dengar, mereka kena tahu yang mana satu. Same goes to this activity. Bila dia kata ikan, budak akan draw ikan atau budak akan draw binatang lain. Betul. Betul? Yes. Okay, and then khusus ni masuk berita suria kan? Ya, betul. Ini kata Ria, perkongsian di Orchid Country Club pada tahun lepas, November. So ini pun adalah salah satu khusus yang you equip yourself Yes, ni teknik. Ada anak-anak kita suka bergerak, berjoget, dia suka dengar lagu. Jadi khusus yang ni pula, dia ajar kita macam mana kita nak terapkan benda-benda yang kita nak ajarkan tu dalam melalui berjoget, lagu, rentak, cara kita berbual, bunyi suara kita, macam mana kita nak lenggokkan untuk dapat attention mereka lah. Jadi ni semua creative ways lah, not black and white paper and pencil punya kind of learning. Yang penting balik pada objektif kita, fun learning. Fun learning, betul. Right, okay. So moving on next Okay, so kita akan mula kongsikan idea-idea, hands-on ideas, okay, yang you all boleh buat sendiri dekat rumah, okay, menggunakan materials yang you can find at home. You can just recycle them, betul tak? Yang you tak zero budget pun, betul tak? Okay, so mungkin you boleh ceritakan yang pertama ni. Bye. Ini anak yang What is that? ketiga. Oh. Well done. Letter recognition. It's correct. Yes. Okay. Betul, dia kata yes. Dengan diaper saja. Put So pembelajaran tu di mana-mana What's letter? sahaja, betul tak? Ya, What's the betul. letter? Nampak ada mood dia, kita terus tarik dia walaupun 10 minit, 15 minit jadilah. Okay, so ini dia yang nak sendiri ataupun you yang macam mulakan? Ini saya mulakan. I take the material, I prepare, display, then he saw how colourful, attractive it was, and then he came, what is this? Like curious. Bila dia curious, okay, come, Mama show you. Then I introduce the letters. What is this? Ni sebenarnya bottle cap sebenarnya, saya collect. Lepas tu saya juga minta kawan-kawan saya, jasa budi baik mereka, saya tanya kalau mereka ada simpan, tak pakai saya nak. Lepas tu kita satu orang tak minum lah banyak gitu kan. Betul. Okay, the next activity. Ni dah start kenalkan dengan vocabs. Ya, betul. Ini saya, kalau kita dapat macam printables daripada internet, saya mesti minta bantuan Key Orient menggunakan hikmat mereka untuk print bulky printables yang banyak-banyak. Saya tak print kat rumah. Jadi saya akan email kepada mereka dan beritahu mereka saya nak begini dan mereka They have the erasable punya material tak, ni laminate, dia laminate. Oh, this is laminate but can be washable, can erasable. Yes.
Boleh. Oh, okay, great. So you akan macam kita kasih lah kita punya kemauan kita nak printed in colours, Like how laminated, you want ring it file. lah. Yeah, how we want it, then they will charge us accordingly. Alhamdulillah, it has worked for me for many years lah. Key Orient, Key laminate. Orient, yes. And Key Orient pun adalah salah satu book Yes, how to say book dia supplier memang for book madrasah. supplier untuk most of the madrasah. Betul. Yes, okay. And I suka tengok gambar ni sebab walaupun dia hanya buku, tapi macam you kata kita kena fun learning. So you add on the hands-on material. So you how to say you guna pakai semua benda yang ada. Ya, betul. Betul-betul. Save cost lah. Okay. Ini tu saya nampak idea ni daripada internet. Ni bukan original idea daripada saya. Saya nampak orang forward. Saya punya jenis kalau saya nampak saya terus buat. Maksudnya saya tak tunggu besok-besok. Kerana mungkin nanti busy ke, lupa ke, hilang semangat ke, jadi saya akan terus buat. Ni kadang selalunya saya akan buat lepas pukul 12 lah. Anak-anak semua dah tidur. Bila kita tengah me time, kadang kita scroll handphone kan, kita nampak. Terus pergi kat bilik playroom, keluarkan bahan-bahan, terus buat. Nanti besok lusa saya tengok, oh okey, yang ni boleh masuk dalam pembelajaran di rumah untuk yang nombor 2 contohnya. Okey, saya dah prepare, bila dia balik sekolah dah kasih dia rehat, dah kasih dia buat homework dia segala, tengok dia ada mood kan, terus tarik tangan dia, okey ni mama dah ada benda baru. Selalunya kalau ada benda baru, anak-anak ni akan lebih excited. Dan kita ibu-ibu yang selalu mengajar mereka ni tak stres. Sebab kalau kita tak beli benda baru, kita akan buat benda sendiri macam lebih fresh. Okay, so this is math, which is saya kalau budak pun saya interested juga. Macam betul, macam dia punya colours and then wah, this is really effort man. Alright, okay, then the next one. Okay, ni video di mana dia tak ada video gambar. Tak ni gambar. Okay, maaf. Ni dia buat subtraction menggunakan Domino's card. Cara ni sebenarnya dikongsi oleh kawan saya yang pergi kursus. Okay, you see saya ada group of mummies yang proaktif dan kami berkongsi idea. Kita tak boleh pergi semua kursus kan. Ada berbayar, ada yang percuma. Jadi kadang-kadang tu kalau kita ada ilmu tu kita jangan lokek, kita kongsi pada kawan-kawan yang berbayar. Aku begini, lepas tu nanti kita kumpul, kita share. Kadang automatik lah macam minggu lepas saya pergi kursus gini-gini tau dekat masyarakat, dekat kelab masyarakat sekian-sekian. Seronok saya dah try kat anak saya, it works, so why not you try. Kita macam nak rak lah cari bahan dia, cari Domino's card ni, dia akan beritahu tau material macam mana biar board sikit jadi tak kemat, budak-budak pegang kita tak payah takut rosak. Okay, so dia gunakan cara Domino's ni untuk buat subtraction. So anak saya nombor 2 ni dia jadi seronok main ni, tak nak stop, dan sampai hujung dah tak dekat pun nak reshuffle, nak buat balik. Semangat. Macam gini contohnya saya tunjuk yang ujung bawah ni 6 minus 5 1. Boleh nampak tak? 5 tolak 1. Yang kat atas tu 3 tolak 2 dapat 1. Jadi 3 tolak 2, 3 tolak 2. Dalam tengah-tengah gambar tu nampak tak? Yes, okay. Yes. So you need to find another card that have the answer and put along. Kalau sebelah ada kosong, that means 1 minus 0 equals 1. Then you have to find another card that have a 1 on it and attach. Okay, interesting. So, math tadi memang mencabar nak ajar math. Saya saya belum berkahwin, saya belum ada anak. So the fact that saya kata saya dah sibuk tengah prepare anak-anak orang ni semua kan. Saya kata satu hari nanti kalau saya ada anak, kalau saya berkahwin, saya ada anak, saya kata harap saya nak prepare sendiri. English, Malay, saya boleh prepare sendiri. Math saya kata tak apalah, math saya hantar pergi kelas. Saya hantar pergi kelas tapi saya support. Sebab kita kena kenal pasti tahu apa yang kita tahu dan apa yang kita tak tahu, and then from there macam mana kita boleh support anak kita. Betul tu. Walaupun saya kirakan all rounder ajar mereka semua subjek, tetapi bila saya lihat kalau prestasi dia tak begitu baik saya akan kata cari source out. I will outsource my child. I will take credit for everything. Saya akan recognize apa kelemahan dia. Dan contohnya anak saya ni kan pendiam, dia pemalu. Jadi saya tahu yang nak masuk madrasah Irsyad ni bukan saja sekadar akademik. Dia harus emotionally, dia harus confident. Kalau guru-guru muka baru kan, tak kenal kan, invigilator tu semua, jadi dia tak gerun, dia akan bersuara, things like that. Jadi saya akan leka-leka cari guru-guru yang saya yakin boleh bimbing dia,
fun learning juga. Contohnya fun with Suf. Sebab saya consider location, saya consider harga. Sebab It's at Yishun, right? Yishun, yes. Saya Sembawang kan, dekat. One So, of our saya- contact, yes, Fun with Suf. You boleh check out Fun with dekat Suf. Instagram. Instagram please. Sebab cara pengajaran dia pun very fun. Jadi kita walaupun kita buat sendiri di rumah, kita pun bila rasa perlu, okay kita outsource. Kerana I need a break also. Secara jujur kita ada benda lain nak buat. Kita pun tak nak ajar ketika kita penat. Betul nanti kita marah-marah. Nanti kita overwhelmed, kita Overwhelmed. punya emotional affected, anak pun nanti emotionally affected. Tentu sekali, tentu. Betul. Okay, so ada yang berkongsi ni, okay, si Sri Marlina Muhammad Isa. Home-based learning is not only for CB period. Children with parents who are very hands-on and actively doing HBL with them are those who will benefit most. So insyaAllah. So kita semua tahu fun learning ni dia attract budak punya attention. Dan insyaAllah kalau kita prepare, kalau parents prepare the resources, budak tu tak senang, tak senang bosan. Okay. Jadi we need a highly motivated parent to motivate a child to be highly motivated. So seperti Mr. Hisham cakap, if we have a highly motivated parent, we have a highly motivated child, insyaAllah the success rate is higher. So kalau anak kita tak motivasi macam mana? Okay, then kalau gitu kita bukan saja harus tahu dia punya learning style, kita juga kena tahu bahasa isyarat cinta dia. So kita kena banyak membaca the five languages of children. Okay, sebab apa tahu? Bila kita nak drill mereka push mereka pun perlu kasih sayang daripada kita tahu. We are not just teacher mama. We are first a mom. So mereka harus comfortable dengan kita. Tapi kadang-kadang kita tak boleh avoid sebab kita pressure kan. Jadi kita kena tahu dia punya language. Mana nak dapat buku tu? Yang ni saya beli second hand kot. Tapi saya rasa boleh je cari dekat Times Bookstore ke, Kinokuniya ke, cari yang ni. Ataupun kalau boleh tunggu bookdepository.com. Okay, contohnya saya recognize 5 languages of children. Mereka ni perlu a lot of things. Tapi what is their most dominant one that motivates them? For example, for my first child, quality time. Aris tu yang primary 5 ni sampai sekarang pun tetap quality time. Quality time tu tak semesti saya kena belanja besar-besaran, ajak dia keluar pergi fun fair, bukan. Dia dapat spend time, malam kadang berbual dengan dia ada kat sini depan saya ni. Quality time, sampai ke 2 pagi dia boleh curahkan apa dia nak curahkan. Yelah dah CB period dah lama kan, tertekan, tak dapat keluar jumpa kawan. Jadi tiba-tiba datang mama free. Nak cakap macam gitu. So dia nak quality time. Amboi anak bujang ni. Betul. Sweet. Dan kalau anak yang nombor 2 tu dia suka words of affirmation. Meaning walaupun dia pendiam, dia nak tahu apa yang dia buat ni okey tak? Mama acceptable tak benda ni? Kadang-kadang dia tanya saya, Mama, sewaktu Aris tengah prepare untuk madrasah English test, dia macam gini tak? Dia boleh buat ni tak? Dia nak tahu. Rupanya dia ada sifat nak challenge abang dia. Mami, one day in the future, Mami, calon ni okey tak Mami? Allahu Akbar. Janganlah masuk sini. Alright, okay. So anak tu berbeza-beza Ada yang dia punya love language bila dia nak bila dia nak share dengan you berbeza-beza. So sebab tu semalam saya kongsikan semalam saya kongsikan dalam salah satu live video saya. Sebagai guru pun sama. Okay, bila kita nak attract budak tu lesson pertama, benda penting yang kita kena buat adalah creating rapport. Kita nak kena make sure dia dalam zone yang selamat, make sure dia dalam zone selesa di mana dia boleh buat apa-apa je dengan kita. Maksudnya dia boleh open up dengan kita. So love tu benda penting yang patut ada. Okay, so selain daripada aktiviti ringan-ringan lah ini saya suka, saya nak kongsi video ni sebab ini waktu tu dia berapa tahun? 3 tahun. Saya nak kenalkan dia bunyi Pandai. English dia dah tahu. Dia pun prefer English juga macam abang dia nombor 2. Jadi ni bahasa Melayu pula. Dia So dekat rumah memang ada ni, ada ada particular triangle.
Okay, so that activity bukan sahaja objektif you untuk kenalkan bahasa Melayu, but at the same time gross motor skills. Dia baru 3 tahun, tapi kalau you tengok dia punya muscle dia confident, muscles dia dah kuat, alhamdulillah. And on top of that, macam you katalah confidence level lah nak kena bantu juga. Okay, alright, moving on next. Ini apa? Bahan mengajar? Okay, ini bahan kursus yang saya pergi dengan Little Imtiaz. Kenal tak? Tahun lepas ni. Dan saya pergi, antara sebab saya pergi kursus ni adalah kerana dia kursus 2 hari. Lepas tu dia fokus kepada bahasa Arab dan juga hafalan surah. Dan dia ada guru jemputan iaitu Ustazah Suaidah Salim yang kita semua kenal daripada Little Quran Kids. Yes. Dia ada ajar kinestetik, cara untuk menghafal surah. Dan itu antara attract dia. Dan satu lagi, di kursus ni akan menyediakan preschool Arabic practice paper this basic to advanced exclusively untuk peserta-peserta AMP. Siapa nak lepaskan peluang, saya mesti pergi. So kalau you all nampak buku preschool Arabic practice papers basic to advanced ni dia memang eksklusif that time kita buat untuk our Arabic Master Preparatory Workshop. Okay, Arabic Master Preparatory Workshop ni adalah salah satu seminar anjuran Little Imtiaz Center, di mana seminar ni boleh saya katakan besar-besaran lah. Okay, sebab dia ada 150 para ibu bapa yang actually join kita pada waktu tu 2 hari, course intensif selama 2 hari, di mana kita mempersiapkan ibu bapa langkah pertama yang mereka perlu ambil tahu. Okay, khususnya dalam bahasa Arab. Dan at the same time bila Pak balik tu kita ada follow up, betul tak? Habis kelas ni saya tak let go parents macam gitu sahaja, tapi kita ada follow up. Kita create Facebook group, a private Facebook group. Kita kita berkomunikasi, kita berukhuwah di dalam tu. Kita kasih assignment dekat mak bapak, so mak bapak buat. Jadi kenapa saya rasa penting? Sebab to motivate each other untuk kita kongsi idea. So ini apa yang Umi Masita buat waktu tu Ni saya pergi kursus ni walaupun saya sudah ada 2 anak di madrasah saya, kerana saya rasa setiap anak tu berbeza dan saya pun ingin motivasi diri saya sendiri untuk inject orang kata recharge untuk anak yang seterusnya, untuk prepare anak yang seterusnya. Jadi saya tak orang kata dah relax dah macam dah complacent. So I don't want to be complacent, so I upgrade myself to be still in the industry so that I remain active. Okay, so ini bahan mengajar yang seterusnya. Okay. So ini saya pergi kursus dengan Ustazah Suaidah Salim, Celebrate the Quran, bagaimana untuk mengenalkan anak huruf hijaiyah dalam 3 bentuk yang berbeza. Jadi kita gunakan barang yang tidak mahal, boleh pergi saja di Daiso, Value Shop, mana-mana stationery, Dewey, bookstore semua untuk dapatkan. Saya rasa kos untuk menyediakan barang ini pun kurang daripada $10. Dia seperti kita nampak contohnya huruf Ain, dia kalau di tengah bentuknya lain, di hujung bentuk dia lain. Dia anak-anak boleh find motor skill dengan spek tu dan letak kepada huruf yang berkaitan lah. Ada huruf Ha, ada huruf Ain. So ini adalah salah satu aktiviti 2 hari lepas waktu live saya ada parents bertanyakan when is the right time untuk introduce anak joining huruf. Okay, so ini adalah salah satu aktiviti yang sesuai. Okay, sebelum you nak kenalkan anak dengan penulisan joining huruf, you have to expose them. Okay, the different position of huruf. Macam mana huruf di depan, macam mana huruf di tengah, macam mana huruf di belakang. They have to have the image at the back of their mind sebelum mereka dapat jawab. Okay, moving on next. Ni kita ada apa ni? Selepas pergi kursus dengan Little Imtiaz, saya kenal huruf-huruf ni ada pelbagai color coding dan ada sebab kenapa. Contohnya ada friendly letters, ada tummy letters, ada special special huruf, ada tummy huruf, ada naughty huruf. So anak-anak seronok bila nampak warna macam ini. Walaupun ini sebenarnya chips yang selalunya mereka gunakan untuk di kasino ke apa, chips gitu. Jadi kita kreatifkan lah. Barang pun murah kan, $2 ke $4 plastik. Ini waktu I jumpa dekat kedai apik.
Kedai apik $1, $2 boleh dapat benda ni. Murah kan? Jadi kita buat dia lah. Kita buat dia. Lepas Kita yang buat dia, bukan dia buat kita, betul tak? Betul. Okay, jadi kita boleh letak stiker tu, label tu, Mana alif dan nak beli stiker ni? stiker ni. Mana lagi kalau bukan Daiso? Daiso dalam satu paket tu kan dia dah start Daiso tu $2 je. Dalam ada 500 stiker of all different colours. Kalau you nak satu colour pun ada. Dekat Popular pun ada. Tapi kalau kita budget Daiso $2 boleh dapat 500 stiker kat dalam tu. Okay, so ni. Okay, ni kreativiti hafalan surah. Okay, kalau kita tengok hafalan surah ni berbeza dengan cara tradisional di mana mereka duduk, pakai songkok, pakai kain. So, kenapa? Macam mana you boleh dapat idea ni? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya tak silap ya, dia belajar surah An-Naziat ni sebelum dia masuk darjah 1 di Madrasah Irsyad, dia sudah belajar surah ni di Little Quran Kids bersama Ustazah Suaidah Salim dan guru-gurunya. Ya, dan di sana mereka belajar melalui kinestetik dengan gerakan tangan, segala pergerakan. Anak saya ni dia lebih cenderung kepada visual kan, yang nombor 2 ni visual. Dan bila saya kasih dia main begini, dia tak rasa rimas tau. Menghafal. Tak payah pakai jubah, tak payah pakai songkok. Just come to me, whatever you are wearing, what you are doing, come. I selalu prepare dulu kat atas meja, macam entice them. Okay, one thing saya dengan suami saya terapkan adalah expose, entice, experience. We always expose them, we tarik dia punya minat melalui entice. We entice them, lepas tu we let them experience. Dan kadang-kadang walaupun pada pandang pertama mereka tak seronok, nanti lepas mereka buat tu mereka seronok. Lepas tu nanti kita reward system lah. Reward system tu tak supaya susah-susah, tak payah beli mainan besar-besar, toys besar-besar. Sebab saya selalu bilang mereka macam role mereka kan dalam keluarga kan. Saya dah briefingkan mereka, okay lepas ni buat apa. So seperti anak, tanggungjawab dia nak kena belajar rajin ni semua kan. Dia orang dah tahu, tak minta reward macam lepas ni nak McDonald's ke apa tak. Reward dia macam sekadar nak tengok TV. Pasal kadang-kadang saya ni zalim tau. Saya tutup dengan mahjong paper TV tu. Dan anak saya tak ada handphone. Dia tak ada handphone sendiri. Sebab saya perasan bila saya berikan handphone, ni pendapat saya lah. Bila saya nampak perubahan sikit, kekasaran sikit dia, saya akan tarik balik. Tak ada kesian lah. TV tu saya akan tutup dengan mahjong paper. So lepas dia buat ni, dalam video pun dia cakap, Mama dah, can I watch TV? Kasih lah. So you limit diorang punya screen time. Screen time, yes. Okay, alright. So tu tadi perkongsian daripada Umi Masita ada banyak benda, ada lagi banyak kan sebenarnya kan yang you buat. I witness memang banyak learning resources je. So tapi kita pilih mana yang yang ketara, yang core lah, yang selalu you buat dengan anak you. So kita pun ada juga some of the learning materials yang Mudarrisah prepare, ada yang mudarrisah saya prepare, ada yang ibu bapa yang berkongsi. Okay, so kita move on kita tengok. Okay, macam ni. Salah satu cara untuk kita kenalkan dengan huruf hijaiyah melalui flashcards. Tapi flashcards ni ada macam-macam. So for this one is a felt material. Okay, which is you boleh dapat this flashcard from Nature and Organic. Okay, di Instagram pun ada juga. Ada jual this kind of flashcards. Okay, for this one it's more of sandpaper material. So budak tu boleh pegang huruf dot tu dan dia akan rasa the rough part. Okay, and then ni macam tadilah apa yang Umi Masita buat. Okay, kita gunakan the different color coding. Okay, the next one kita boleh kumpul bottle caps. Okay, kemudian kita letak stiker atas bottle caps tu. Okay, kita boleh tulis menggunakan marker. Alright, dan kemudian this inflatable tray dan juga kinetic sand ni saya dapat daripada Popular. Saya beli daripada Popular dan inilah kita buat permainan. Saya pernah gunakan aktiviti ni juga. Saya buat di luar rumah. Anak yang pertama, yang kedua dapat gunakan lama benda ni. Tapi anak yang nombor 3 tu dia aktif sikit, dia pergi cocok boya yang kat tepi tu. Dia jadi kempis. Dah akhir tamat riwayat benda.
Okay, and then for your all information if let's say you exposekan anak you all dengan permainan-permainan macam gini you akan realize ada anak you yang sensitive to scent, ada anak you yang geli dengan scent. Betul. Okay, so ini semua you akan discover along the way lah, because tak semua budak sesuai dengan semua jenis learning materials. Okay, so kalau macam dia geli-geli bukan sebab dia ngada-ngada, tapi sebab kadang-kadang dah memang that's the learning styles. Okay, so you can check out lah, okay, apa yang anak you boleh, apa yang anak you tak boleh. Okay, so untuk learning resources ni dikongsikan oleh salah seorang ibu melalui Instagram. Okay, saya ada banyak mak bapak yang happening bila diorang prepare materials, diorang akan snap picture dan either diorang akan PM saya on WhatsApp dan ataupun on Instagram. Okay, so banyak idea okay yang diorang dapat daripada sharing, okay, daripada sharing saya dan terus mereka buat. So for this kind of ni hands-on materials pun sama, mereka hanya beli wooden blocks ni daripada Daiso. Daiso dalam satu paket ada 18 blok, $2 je. Right? Okay, and then next. Okay, ini ada seorang ibu ni. Bila saya ajar anak dia huruf, saya perhatikan yang anak dia suka kereta. Okay, kemudian saya nampak waktu saya pergi ajar di rumah, saya nampak ada satu bakul ni penuh dengan kereta. So what happened? I told the mom, cakap okay, saya nak guna pakaikan kereta ni dalam pembelajaran kita. So what happened? Mak dia cuci, jemur bersih-bersih. So the next lesson, mak dia tolong saya letak stiker huruf hijaiyah ni semua. So apa yang kita buat? Kita main racing, kita main parking gunakan huruf-huruf hijaiyah ni. So kalau you tengok pembelajaran ni perlu, macam saya kata tadi, saya tekankan banyak kali, perlu fun learning. Okay. Boleh saya tambah sikit tak? Boleh? Okay, Boleh. tadi kan dari Salisa kan tunjukkan huruf hijaiyah. Saya nak kongsi buku ni, saya dapat daripada Tips Ellie. Dalam masa kita mengenalkan huruf hijaiyah, kita boleh juga kenalkan makhraj, pronunciation. Jadi kalau mereka dah jadi habit kan sebut dalam makhraj yang betul, lebih mudah bila mereka dah baca Iqra nanti. Betul. Dah artikel taisir. Jadi saya tengok buku ni ada 3 syllabus. Contoh satu page ni dia akan tunjuk macam gini, gambar dia gini. Cute tau. Daripada mana sebutan tu perlu keluar, betul? Betul. So waktu introduction tu you dah kena actually tekankan sebutan yang betul. Tak boleh macam alif. Betul. Dulu kita belajar kan, dulu kita belajar guru-guru kita ajar bata. Tapi kalau betul-betul is ba, tak. Ada dia punya cara-cara bacaan. Cara sebutan, yes. Saya pun masih belajar lagi makhraj dengan Ustazah Suaidah Salim dalam Iqra mentorship sekarang. Ongoing, baru second week. Right. So banyak lagi enrichment center, program-program yang boleh membantu para ibu bapa untuk mempersiapkan anak ke madrasah. Okay, so next kita ada huruf hijaiyah, ice cream flashcards. Okay, so kalau kita tengok kita jangan rigid sangat. Okay, kita jangan traditional sangat whereby flashcards tu nak kena yang square, nak kena yang rectangle, nak kena yang print. Okay, kita boleh buat sendiri macam ini fun learning pendekatan whereby ice cream. Kita ada satu permainan whereby parents kena buat benda ni 2 set. Okay, satu set untuk parents, satu set untuk anak. Okay, kemudian mereka practice macam jual beli ice cream. Okay, I want Alif, then after that they have to match. And then ada juga parents saya yang involvekan duit dalam permainan ni. Kira macam okay, Umi nak buy ice cream tour. So how many? 50 cents. So ada 50 cent, 20 cent, 10 cent, $1. So dia nak kenalkan anak dia dengan duit, dengan shilling. So kalau you tengok you can what do you call it? Kill 2 birds with one stone. Kill 2 birds with one stone. Kill 2 birds with one stone. So you boleh objektif tu boleh pelbagai-bagai. Okay. And next, ini. So kalau ada siapa penampor lalat. Okay. So bukan setakat tampor lalat je. Jangan pula tampor anak pakai benda ni. Okay, boleh tampor dinding pakai benda ni. So what you have to do, you just have to prepare huruf, okay, menggunakan major paper ataupun kalau ada card you tampal dekat wall pun boleh. So what happen, kita nak main activity recognition, huruf recognition dengan anak-anak. Okay, so for example dia cakap okay, anukan mami shin. So mana huruf shin dia kena tepuk.
dia kena tepuk huruf shin. So kalau kita tengok pembelajaran tu bukan setakat duduk dengan mak, okay, duduk kat kursi meja, tak. Tapi gunakan rumah. Rumah tu the whole house sebagai diorang punya playground. Betul tak? Betul. Okay, and then ni pun salah satu pelajar cilik kita. So what happened? Buku ni bukan sekadar dia boleh tracing je, tapi kita go beyond that. Kita boleh tampal stiker, and on top of that kita ajari AB patterning, and then fine motor skills, because nak kopek stiker ni pun bukannya mudah untuk budak waktu ni dia 3 tahun. Yes, waktu ni dia 3 tahun. And kalau you perasan dekat dinding belakang rumah dia tu, nampak tak ada perkataan yang mak dia tampal? The side words, and. Okay, so ibu ni pun adalah salah seorang ibu yang aktif sangat bila dia prepare anak dia. Okay, dia make sure that home dia print rich. So ni adalah salah satu idea. Okay, so macam ni juga. Okay, saya preparekan dia card, saya tulis huruf hijaiyah menggunakan highlighter. Okay. So this is also one of activity yang kita boleh introduce, tracing. Okay, tracing kan selalunya budak tulis. Tapi budak ni dengan pensel ni, diorang ada love-hate relationship tau. Betul. Sebab kenapa? Pasal diorang punya fine motor skill ni diorang belum lagi kuat. So bila diorang tak nak tu bukan sebab diorang tak nak, tapi diorang macam rasa yang low self esteem lah. Kira kan diorang punya grading belum betul. So kita exposekan dengan benda-benda yang menarik dulu. So for this case, pasting stickers. Actually kalau you tengok benda-benda ni semua murah. Okay, benda yang you boleh, macam you kata lah, kurang daripada $10 you boleh dapat benda-benda ni semua. Okay, and then next, okay, ini adalah salah satu aktiviti waktu kita buat Arabic Playdate. Kita kenalkan ini pertama kali kita buat untuk budak 4 tahun. Okay, kita buat untuk budak 4 tahun, 3-4 tahun. Okay, saya tahu waktu preparation saya nak buat aktiviti ni saya stres. Kenapa? Sebab saya memang cari idea semua, dan saya preparation tu makan lama jugalah, bukan setakat 2-3 hari, tapi memang berminggu-minggu lamanya kita prepare materials ni. Okay, to actually introducekan anak-anak kecil ni huruf hijaiyah melalui aktiviti yang menarik. So kalau kita tengok aktiviti yang ada sekarang ni, kita nak kenalkan huruf dal, zal, ra, zai. Kita gunakan apa? Kita gunakan kereta. Nampak tak huruf dal, zal, ra, zai tu macam road. So kita, of course, budak kan diorang suka tengok kereta, diorang suka tengok kartun, kartun-kartun yang ada kereta ni semua. So tengok betapa into it. Nampak tak? So aktiviti ni waktu kita buat Playdate ni, kita ajak ibu bapa sekali, sebab pembelajaran tu perlu ni macam a bonding session antara mak dan anak. Okay, kemudian ni pun salah satu juga kita main parking. Okay, ini selepas lah. Kalau tu sebelum tu kereta tu perlu ada dekat one side. Lepas tu dekat kereta tu kita letak huruf. So ada dal, zal, ra, zai juga dekat atas kereta tu. Nampak tak? Dekat depan kereta tu ada stiker. So diorang kena park kereta according to the right parking slot. So mungkin ada yang tengah menonton ni okay, janganlah diam je, share juga idea you all, whether is this you all nak cuba ke, kreatif ke, ataupun you all ada idea lain yang berkesan, you all boleh share. Okay, alright, then next kita ada okay, kita nak kenalkan dengan Jim Ha Ho. Kita nampak tak apa tu? Itu tissue roll. So kat rumah jangan buang tissue roll. So what happen, kita letak tissue roll, kita tampal, lepas tu kita siapkan pingpong ball. Waktu nak cari pingpong ball ni saya cari merata-rata, semua tak ada. Akhirnya saya jumpa di Giant. Saya jumpa dekat Giant Jurong. Saya tinggal Hougang. Faham tak? Dia punya nasi budaya jenak sangat tu. So saya cari kat semua Giant, saya jumpa kat Giant Jurong. Okay, so pingpong ball. Kenapa saya boleh pingpong ball? Sebab pingpong ball ni dia boleh tulis. Because dia ada rough surface kan, so you boleh tulis menggunakan marker. Okay. So they have to, dekat dalam baku tu saya campur semua pingpong ball, ada Jim Ha Ho, and then they have to segregate. They have to tengok bola tu ini Jim ke, Ha ke, Ho. So this activity will actually train their mind to look at the whole. Nice. Okay. Right, then next, ini aktiviti ni, station ni. Okay, dekat dalam Arabic Playdate ni kita ada huruf alif sampai huruf dot kalau saya tak silap. Lepas tu kita pecahkan station. So kita buat rotation.
So budak Okay. macam satu aktiviti nanti bunyi bell je. Anak mak kena bawa seronoknya. anak ke setiap stesen. So stesen ni orang look forward sangat. Kenapa? Sebab bermain dengan air. Air. So dekat bawah tu kita set up, kita letak plastik semua. Lepas tu kita Toyogo box ni kita isikan dengan air dan kita campakkan bottle caps. Bottle caps ni ada huruf-huruf. Okay, it's a waterproof. Kita pakai waterproof punya stiker. Lepas tu you nampak tak yang diorang tengah pegang biru dengan merah tu? Macam Saya cari net. Sebenarnya saya cari net untuk fish tu kan, fish net. Tapi tak tahu waktu tu net tu tak terkeluar. Dia kan bila kita cari Cari tak ada. benda tak ada. Betul. Bila kita nak kan. So ini sebenarnya kalau you all nak tahu tempat scoop cat's poo. Kucing ke macam kenal. So saya masuk kedai binatang. Saya masuk kedai vet. Apa ni untuk cari barang permainan lah. Saya ada tak betul sikit lah. Saya akan masuk kedai dan saya akan tengok apa barang yang saya boleh pakai. So saya jumpalah benda ni, okay. Itu untuk sebut dia punya tu kan. Yes, and then they scoop. So kalau nampak dekat tepi budak tu ada bakul. So bila part dia scoop, dia kena masukkan dalam bakul. And then okay, itu first activity So you nampak tak macam kita pelbagaikan. Okay, yang sebelah sana tu saya next station lah kira. Next station. Okay. Okay, ini memang effort Ini bapak saya tolong buat juga. Botol mineral. Okay, botol mineral kita potong. Okay, bukan setakat potong, kita kena pakai glue yang panas untuk make sure kita attach to the to the what you call it? Vanguard, ya Allah, okay, Vanguard. So what happen, kita gunakan duct tape lah, okay, and then they have to, okay, dekat dalam air ni ada sort dengan dot je. So diorang kena sort. Diorang kena sort, okay, mana sort, mana dot. Lepas tu, see, kita nak tekankan gross motor skills. They have to tahu tutup botol. Okay. So benda ni semua macam saya kata lah, parents kena rajin sikit lah, okay, untuk siapkan all these materials. Ya, cikgu, insyaAllah. Saya wakilkanlah parents ni. Okay, saya pun since saya belum kahwin kan, adalah masa tu adalah. Okay, tapi saya selalu saya ada vision yang besar kalau saya ada anak, saya nak create this fun learning. InsyaAllah. Okay, kena parents macam saya yang tak kreatif macam mana daripada Ira Baizura. Okay, kita ada banyak, okay, macam Pinterest, you all boleh find idea. Kalau tak kreatif tak apa, ada je medium-medium yang you all boleh find out more. You boleh go to Pinterest, you boleh Google, okay, keyword dia you boleh letak maybe early childhood activity ataupun mungkin fun activity for preschoolers. Ada banyak dekat Pinterest yang you boleh find out, okay. Boleh saya mencelah? Boleh. Okey, kalau sekiranya tak ada masa untuk berkreatif dengan barang-barang di rumah ke, boleh juga beli yang dah siap. Saya rasa ada juga di Instagram di mana mereka menjual seperti Eva Fun Learning. Yes, Eva Fun Learning. Fun with Sue. Sophia Little Learners. Ya. Mereka ada. Jadi kita beli, kita such banyak. Invest sikit je, lepas tu kita boleh terus pakai untuk anak-anak kita. Jadi kita tak penat kan? Yes, Idaris, yang baru komen kita, Idaris. Sis Idaris ni pun dia pun ada jual flashcards bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. So ini semua kita bila kita dalam circle madrasah Entrance ni kita akan jumpa teacher mami, kita akan jumpa ustazah mami, kita akan jumpa macam-macam orang yang kreatif. So not not being creative bukan alasan untuk you tak boleh ajar anak you. Ada banyak resources yang you boleh guna pakai. Okay. So untuk aktiviti ni kita siapkan, ni pun satu. Saya cari telur. Bila saya nak telur bidik lah, telur mainan bidik Bila nak cari tu tak ada kan? Bila cari tak ada. Kalau tak selalu kita nampak kat kedai-kedai tu. Betul. So ini saya dapat telur ni. Okay, saya tak ingat kat mana, tapi saya nampak je, saya beli dua paket. Saya cakap tak kira saya nak. Okay. So apa saya buat? Saya tulis huruf sin dan shin. So station ni budak kena bezakan antara sin dan shin. Okay, next. Okay, video ni pula kita pengenalan huruf alif. Okay, baru lesson pertama. Amat buat besar-besar kat sini. Alif besar-besar. Ini sekarang Marisa kasih colour lain. Dan Amat kena ikut. Okay, go. Tu pakai colour lain, Amat ikut. Rainbow tracing. Yes. Okay, ikut alif. Trace over. Trace over, kita nak buat rainbow alif. Okay, trace over. Ikut yang lain biru ni. Okay, lagi sekali. Tapi saya kata kita perlu kreatif dan kita perlu explore banyak benda. So ni on Arabic. Pandai. Lagi sekali. Ni colour apa? Green. Pandai. Okay, go. Trace over.
Okay, and then next. Okay. 2, 3. Masya-Allah. Ba 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 ba. Okay, so ada banyak benda yang kita boleh buat. Okay, so ini salah Oh, satunya huruf graph. Okay, pun sama Hmm. stiker, you mix, random mix, lepas tu get them to paste according Lepas tu boleh gunakan graf ni untuk ajar matematik. Betul tu. Nampak tak dia pelbagaikan. Okay, and macam ni pun kita nak budak have a strong visual of certain huruf. So bila this activity dia macam repetition. Okay, dia tekankan huruf alif tu macam mana. So bila Pak dia tampal stiker tu 5 stiker, so dia akan nampak banyak kali tu huruf alif, tu huruf kaf, tu huruf lam. So keyword kat sini adalah repetition. Okay, ibu bapa semua? Okay. Alright, then next. Ni pun kereta. Tu huruf apa? Okay. So dia kena susun kereta. Okay. Kemudian, okay, ni pun salah satu tracing. Okay. Left dulu. Ni dalam budaknya K1 ada. Yes, 5 years old. Okay. Okay. And then, okay, I always remind parents when it comes to tracing, never hold your child's hand. Even though kadang macam kesian lah budak tu nak tulis. Okay, so gunakan highlighter. Okay, a lighter color of highlighter, and then you get them to trace. So independent kat situ. Okay, so kita ada Umi yang komen, Umi Hanisa Adam, Masya Allah, best. Thank you so much Umi Hanisa Adam. And then we have Nur Syafiqah. Biasanya kedai-kedai parti seperti SKP ada jual telur-telur plastik etc. And sekarang kedai Daiso, kedai puaka. Agree much. Kedai puaka, betul tak masuk Daiso? Ayatul Kursi. Tak lepas Ayatul Kursi Okay, so salah satu aktiviti juga menggunakan iPad. Okay, so ada je banyak aplikasi-aplikasi, apps-apps yang menarik, okay, untuk pembelajaran anak. And on top of that, saya gunakan iPad, okay, waktu saya mengajar ke rumah, sebelum adanya Little India Center, waktu saya pergi rumah ke rumah, saya selalu standby iPad saya fully charge. Kenapa? iPad ni dia boleh membantu saya sebagai reward ataupun sebagai budak tu punya saya panggil dia mood detector lah. Okay, kalau datang dia tengok muka budak tu cranky, ada je yang tak kena, baru gaduh dengan mak bapak lah for example. Ada emotional tak stable, so saya akan keluarkan benda-benda macam ni. Kita akan bila diorang main iPad tu, istilah main tu adalah belajar. Cuma kita psycho lah. Okay, so they look forward to all these apps. Nanti ada yang tanya, okay, bila dah habis, bisa kata, okay, kalau if let's say you habis ni dalam masa 15 minit, you get to play one activity on iPad. So dia jadi motivation untuk budak-budak tu. Okay, next. Okay, ini it's also hands-on ideas. Benda ni you boleh dapatkan ni daripada Little Muslim Readers. Okay, Little Muslim Readers adalah yang pertama, okay, to actually buat ni dalam bahasa Arab, and it really helps lah. Okay, jadi waktu saya mengajar daripada rumah ke rumah, saya bawa, saya memang selalu Mina backpack, saya akan bawa backpack dan saya akan masukkan semualah barang-barang dekat dalam bag tu, dan budak selalu tanya, Mudarisa tadi you bawa game apa? Mudarisa tadi you bawa toys apa? They look forward. Yes, they look forward. Pasal diorang tahu setiap kali diorang nampak muka saya ni, saya akan ada banyak benda-benda yang bag tu macam bag magic lah. Confirm ada barang-barang yang menarik. Okay, okay, next. Okay, benda ni saya beli dengan AJ Snuggles. You can find them on Instagram as well. Ada 30 chop. Siapa tak suka chop? Budak-budak suka chop kan? Ada 30 chop, okay, of different motivational words. So what happened? Saya nak kenalkan dia dengan noti huruf. Okay, noti huruf adalah salah satu teknik untuk joining huruf. So saya randomly tulis dekat dekat table. And what happened? Dia kena chop. As simple as that. As simple as that. Chop only at the naughty huruf. Okay. Right, okay. And then next. This flashcard. Saya suka flashcards ni sebab dia erasable flashcard. What saya huruf dapat is that? daripada Iqra-saurus. What huruf is this? Good job. Okay, next card. Selain daripada dia besar, dia pun ada cara penulisan. Kirakan nak start daripada mana, and then kalau budak pakai whiteboard marker boleh erase. Saya pun ada. Because I use the Play-Doh.
to paste on it, right? To paste on it. Yes, alright. Banyak benda you actually boleh buat. Boleh buat. Okay. Alright, next is board ni, magnetic board ni saya buat dekat Daiso. Okay, saya beli dekat Daiso. Lepas tu saya print out poster saya sendiri and then saya tampal. Okay, and after that dekat huruf Apple tu saya letak velcro. Velcro kecil-kecil. So it's like a matching activity. Okay, next Apple tadi tu bukan setakat boleh buat dekat board, tapi saya beli wooden board, wooden plank dekat Daiso juga dan saya Okay. Wow. So you see, yes? Yang bulat-bulat velcro tu beli kat mana? Itu beli dekat Q10 ataupun Easy Buy. Q10. You nak kena pandai carilah. Tapi kalau Nanti you beli link kat kasih, kedai-kedai link biasa, kasih. kalau you pergi kat kedai-kedai biasa, dia hanya ada yang rectangle. So ini dipanggil coin velcro. Okay. Okay. So bila you buat satu hands-on material, you make sure yang dia boleh pakai banyak benda. Okay. Right. So tadi ini permainan secara seorang. Lepas ni kita ada Ramai-ramai. orang buat macam competition. Okay. So ini semua waktu mereka 4 tahun. Sekarang mereka semua dah 6 tahun. Ini semua waktu cute-cute. Okay. So ini Kenal blog ni. okay, and then Daiso. Daiso pun sama kan, boleh arrange. Lepas tu nampak tak main mahjong? Kecil-kecil dah main mahjong. Ingat diorang nak buat dominos yang jatuh-jatuh rupanya macam mahjong gitu. So randomly kasih diorang, so take turns. Get them to arrange. Wah, banyaklah idea. So saya kata siapa yang tengok live malam ni ada lebih daripada 50 idea yang you all boleh buat untuk anak-anak. Okay. Yang tak kreatif pun boleh ikut lah, senang. Ni bottle caps. Si bottle caps ni okay, kalau tak boleh nak simpan botol, nudge jiran sebelah, tanya ada botol ke tak, nudge siapa-siapa yang you kenal, jangan buang botol ni. Okay, Carousel pun ada jual coin velcro. Yes, Okay. Carousel pun ada. Yeah. Okay. Because sebelum CV period that time, kita ada order. Ada banyak. You cuma cari coin velcro. Okay, boleh. Okay, nampak tak ada bell dekat situ? So kita nak encourage budak untuk habis within time juga. Jadi kita, okay, it's an competition. So siapa dah habis tu, tekan bell cepat-cepat. Okay. Nampak tak tu? Semangat muka satu-satu. Macam competition besar mana gitu. Alhamdulillah. Okay, yang ini. Ini. So now you have yours, I have mine. Do you have alif? Okay, put here. I have ba. I have ta. Pada nampak tak permainan ni? Ya, saya pakai Jenga. Saya gunakan Jenga. Yes, ini daripada idea konsep Jenga. Tapi kita buat tower. Ni kecoh. Straight. Ni kalau main atas meja, kecoh. Sebab tu kita duduk bersila ya. Okay. Got ho. Okay, Hans Naura Junior, tekan now. Okay. Si Sanisa Adam, kenapa some huruf are inlaid? Okay. Yep. Sebab kita nak kenalkan dengan huruf yang boleh bersambung atau tak boleh bersambung. So itu ada teknik. Okay, ada teknik dan kita color coding dia. Jadi budak tu cepat tangkap. So ini adalah macam introduction secara subtle, secara apa ni? How to say, kita nak attract visual dia dulu. So nanti bila kita come to the topic, dia dah tahu. So dan now dia akan you have senanglah untuk tangkap. Okay, ini adalah sumbangan daripada salah satu ibu bapa. Dia buat, okay, nampak tak? Siap dengan kontainer. Siap dengan kontainer dekat Daiso juga. Saya ada group of mak bapak yang saya cakap tu, diorang akan, okay, go. Dari saya kata Daiso ni. Lepas tu ingat tak, dekat dalam kita punya group, kita share Daiso branch mana yang ada certain materials, betul tak? Betul. Branch yang waktu Pasir Ris baru buka branch pun, kita nudge semua orang, okay, Pasir Ris baru buka. Dia happening mak bapak ni. Okay, alright, next. You nampak tak, flashcard tu actually on numeracy, tapi kita pakaikan dia dalam bahasa Arab juga. Kita boleh masukkan, okay, that wooden material is from Little Muslim Readers. So I pair it up with flashcards yang I beli daripada The Greatest Child. Okay. Alright. Then next, again, these bear counters saya pair up dengan Arkham Wooden daripada Little Muslim Readers. Wow.
Okay, so bear counters ni you can get from AJ Snuggles as well. Okay, they have a range of a lot of hands-on materials. Okay, so for this activity, I bought these caterpillar blocks from The Greatest Child. So dia numeracy actually to match, okay, numbers numeracy, numerals. Okay, tapi kita convertkan dia, okay, dalam bahasa Arab. Okay, lepas tu kalau you nampak yang blok-blok kecil tu semua dia ada tali tau, yang budak-budak practice dia punya fine motor skills. So dia ada 2 aktiviti. Budak-budak masukkan tali ataupun di match dekat dia punya board ni. Okay, tapi nampak tak ada telur kat situ? Telur tu saya beli dekat NTUC. Waktu tu tengah Easter. So kita beli telur ni, bertelur-telur kita beli dalam satu paket ada 6. Betul. So saya sembunyikan number-number ni dekat dalam telur tu. So nanti macam aktiviti lah, they have to crack the egg and then it's a surprise. What number is this? And then they have to match. Okay. Alright. Macam ni tadi juga kita nak kenalkan dia dengan Arabic and also English numerals. Dan ini pun sama. Okay. So ada banyak idea yang you boleh buat. So you nampak tak? That wooden blocks from Little Muslim Media. So benda yang kalau sama. ada, yes, benda yang sama you pelbagaikan. Okay. Right. Okay, ini baru ni recent recent from our Joining Huruf Joining Huruf Expert tutorial program with a group of Ummis. So what happened? It's a 4 sessions, 4 week, okay, online class. Dan setiap minggu ada assignment. So ini adalah final assignment mereka. So they have to create any hands-on materials, okay, to support Arabic learning. So ini adalah salah satu usaha seorang ibu yang anak dia baru setahun. Anak baru 1 years old, tapi dia dah prepare. Okay, hanya menggunakan cawan. Okay, dan ini daripada seorang pelajar saya belum berkahwin. Okay, macam saya juga, tapi kita dua guru dan kita ada passion yang sangat tinggi untuk buat hands-on material. So ni adalah idea dia. Okay, dan pengenalan huruf. Okay, pengenalan huruf dan juga positioning of huruf. Okay, and then ada main macam what they call it, a maze. Actually kita dah lebih daripada 1 jam ni, tapi you know bila kita sharing ni betul, macam tak nak stop. Murah hati. Lagi sikit, ada lagi sikit. Okay, macam ni what they have to do. Ada whiteboard dan diorang kena solve the puzzle. Diorang kena solve. Okay. Join the huruf, lepas tu tulis. Banyak idea yang actually, betul tak Umi Masita? Malam ni banyak idea yang you dapat yang you boleh guna pakai untuk anak-anak you. Okay. Right, next. Masya Allah. Pengenalan. Hanya menggunakan paper, okay, you boleh create this activity. Jadi bila budak ni dia suka surprise. So bila dia nampak, okay, let's open the window, front, center, back. So mudah saja untuk buat hands-on material ni. Okay, then next kalau you tengok, okay, untuk ajar joining huruf, ada hands-on material dekat situ. Nampak tak? Kad yang telah dipotong 2. So ini pun adalah salah satu teknik yang kita ajar ibu bapa. Yang kita ajar ibu bapa sewaktu Joining Huruf Expert tutorial program yang kita akan launch lagi selepas ni. Okay, what happen is buku kita yang ni. Okay, so ni buku kita. Alright, buku kita yang ni kita akan inilah mak bapak akan masuk online class tu dan kita akan ajar macam mana nak ajar. Okay, ni pun sama assignment. This is all the assignment lah yang dia submitted. You see, creative ideas, pecahan huruf. Okay. Right, ini semudah tampal dan dekat paper clip. So ini semua I tell them setiap minggu kena buat assignment. Kalau tak lepas. Kenapa? Saya sengaja. Dia huruf hijaiyah, cubes, kirakan dekat all sided ni ada different positioning of huruf. Tapi ni effort gila sebab dia tampal satu-satu. Okay, so it's a matching games. Okay, umi-umi saya ni semua memang aktif. Dia orang kena submit assignment setiap minggu. Okay, kenapa saya tekankan assignment? Bukan apa, bukan kita nak menyusahkan ibu-ibu, tapi kalau kita tengok dari sudut yang positif, it's for your own good. This is your own resources. Bila lagi yang you all boleh buat resources, betul tak? Betul. Okay, so next, so ni tadi yang saya cakap. So the grouping. Okay. Ini cute
Dia gunakan This is cube. This is the cuboid. Ada dekat Daiso juga. Dalam ada 6. If I'm not wrong. Oh, okay. Dia Betul much frame, more betul smaller. tampal. Yes. Okay, and then this one as simple as having a paper flashcard. Yes. Okay, yang ini waktu dia submit benda ni, anak dia seorang yang visual dan anak dia suka planet, suka galaxy. Yes. Suka, nampak tak? Dia tampal all the different galaxy, lepas tu ada gambar, color coding. So waktu saya nampak dia buat macam ni, cakap wow, memang effort lah, memang effort. Okay, so banyak tu kan? Banyak kan perkongsian kita malam ni. Ada lebih daripada 50 idea yang you all boleh guna pakai. Alhamdulillah. Okay, so sekarang ni kita ada 14 yang menonton kita punya live. So mungkin you all boleh share your thoughts on what you have gain from our live session malam ni. And whether you nak guna pakai tak idea-idea ni, dan macam mana you rasa fun learning ni berkesan untuk fahamkan anak you. You can share your thoughts in here. Okay, so ada kata-kata terakhir tak Umi Masita? Untuk yang masih menunggukan tarikh peperiksaan MET ni kerana circuit breaker kan, saya fahamlah perasaan mereka, mesti berduduk patutnya by now sepatutnya dah party kan, dah boleh relax habis semua masalah. Tapi tak apa, sekejap lagi sikit lagi, mungkin alhamdulillah alhamdulillah lebih banyak masa untuk prepare, polish sikit-sikit mana anak-anak masih lemah macam problem sum matematik, dan lebih praktis, lebih banyak hugs. Anak-anak tu jangan stress sangat lah, pasal by now they should be well prepared already. Maybe kalau nak stress pun speed up dia punya paper, doing the paper with accuracy. Kita nak speed, kita nak accuracy. Sebab they only take the cream of the crops, right? Then juga beritahu anak, keep calm, you are moving on. Jangan kata kalau tak masuk madrasah ni nanti tak boleh pakai songkok ke, tak boleh pakai kain ke, janganlah. Sebab anak ni walaupun kita rasa macam dia masih budak kecil lagi, tapi mereka ada perasaan yang masih developing confidence and all that. Emosi yang fragile. Ya, kita tak nak pengalaman ni jadi sesuatu yang dia kata dia tak suka belajar. Itu kita tak nak mempunahkan lagi future punya development. Jadi kita selalu support. Kita pun kena tunjuk diri kita juga ibu bapa kita manusia biasa. Kita kena faham ekspektasi di Singapura ni tak semua boleh masuk sekolah madrasah. Jadi kita kena bilang diri kita it's okay. Kita buat ni kerana Allah kan. Jadi apa pun yang Allah tentukan nanti kita perlu redha. Dan apa yang akan berlaku result nanti kita harus tabah, fikir what's the plan B. Itu je. Alright, so currently kita ada 16 yang menonton. Alhamdulillah. So we really hope that this session has benefited a lot of parents. To give you all the idea, bukan sahaja macam tadi ada yang kata bukan sahaja untuk what they call it, circuit breaker atau HBL period, tapi untuk bila-bila. Learning ni you kena internalize, you kena dia bermula di rumah lah. Dia bermula di rumah dan dia budak tu kena dia kena sayang, dia kena suka, dia kena enjoy. Sebab mereka macam ada antena, semua anak boleh belajar. Tapi kalau kita tak activate tu di rumah, nanti dia pergi sekolah dia tak boleh pay attention. Nanti kalau guru complain, kita jangan kecil hati pula. Kita harus take it as a motivation. Okay, kat mana silapnya? Okay, kemungkinan dia banyak tengok TV contohnya, banyak tengok handphone. Jadi kita tengok mungkin bahan-bahan yang dia nonton tu kita harus monitor, letak inject pelajaran kat situ. For example dia suka teknologi kan, kita kasih page-page yang macam tadi Mudarrisah Lisa tunjukkan untuk belajar huruf hijaiyah, tracing, gunakan iPad tu. Begitulah. Right, okay. So alhamdulillah banyak yang telah kita berkongsi malam ni. Thank you so much. Okay, janjinya 1 jam je, tapi ter-extend 1.5 jam. You see the sweetness of sharing. Alhamdulillah. InsyaAllah. Okay, so kita akhiri sesi kita malam ni dengan doa. Semoga semuanya dipermudahkan segala urusan. Okay, yang sedang menunggu tarikh peperiksaan, sabar menanti. Setiap kejadian tu ada hikmah. Ini baru ujian pertama. Ujian mendidik diri kita untuk sabar. Belum lagi ujian melangkah ke madrasah entrance test. So kita tutup sesi dengan
membaca surah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga dipermudahkan segala urusan untuk setiap keluarga, bukan sahaja yang untuk prepare untuk madrasah, tapi untuk melangkah ke darjah 1, okey, di sekolah government juga, okey. Pendidikan perlu bermula daripada rumah, okey. Madrasatul ula, okey, ibu tu adalah madrasah yang pertama, sekolah yang pertama. Semoga segala ilmu ilmu tu yang baik-baik bermula daripada rumah. Okey, dan saya juga doakan semoga semua urusan dipermudahkan, jangan give up, okey. Jangan didik emosi kita. Bila kita nak ajar anak kita tu, kita kena sentiasa sabar. Anak maha melihat. Okay, anak tu dia melihat apa yang kita buat. Okay, so selamat bangun sahur, selamat nak masak sahur pagi. Terima kasih. Alright, so assalamualaikum semua. Alright.